Dasarnya telah sampai kepada kami daripada Abi Sa'id Al-Khawraz. Tadi sabdu Al-Khawraz radhiyallahu anhu bahwasanya telah diceritakan oleh Abu Sa'id ini bahwasanya berkata ia adalah bagiku hal serta Allah Ta'ala. Aku ini bersama dengan Allah, hati sentiasa ingat kepada Allah. Bahawa memberi makan akan daku pada tiap-tiap 3 hari. Maka aku sentiasa bersama dengan Allah. Allah Ta'ala beri makan padaku 3 hari, hari keempat ada makanan. 3 hari, hari keempat ada makanan. Jadi begitu keadaan dia. Tiap-tiap 3 hari, dah hari ketiga. Sampai hari ketiga bagi makan. Hari ketiga makan. Maka aku masuk di dalam dusun. Satu hari dia masuk dusun. Masuklah satu dusun, satu kampung. Maka lalu 3 hari. Maka tiada memberi akan aku. Sampai 3 hari ketiga Allah Ta'ala tak beri makan. Biasanya hari ketiga sampai makanan. Jadi dia bersama dengan Allah. Jadi dia sudah tahu Allah Ta'ala akan beri. Hari ketiga dia makan 3 hari. Jadi 3 hari sekali makan, 3 hari sekali makan. Kita satu hari 3 kali makan. Itu pun kurang. Sehari itu 3 kali makan tu rasa kurang sangatlah. Biasanya sehari 5 kali makan, 4 kali makan. Lalu dia ni 3 hari sekali makan. Maka tak kala adalah pada hari keempat. Pada hari yang keempat itu aku dapat kepadanya. Pada hari yang keempat yang aku duduk hari yang keempat, aku dapati kepadanya pada hari yang keempat itu. Maka duduk aku pada tempat aku tunggu. Mana makanan dah sampai lagi. Duduk di tempat dia. Biasa kan sampai dah hari ketiga, hari keempat tu. Maka tiba-tiba aku dengar dengan hati. Mana hati? Kadang-kadang hati ni orang sebut telefon hati. Hati telefon ni bagi jawal. Jawal sebenarnya. Tapi hati ini suara. Satu suara yang tak tahu daripada mana dengar suara. Bisikan pun boleh ataupun satu suara. Satu suara. Kalau duduk saja, dia panggil nama orang. Maknanya satu suara. Saya ada seorang tu, hamba Allah datang jumpa saya. Dia kata saya bercakap dengan ustaz tiap-tiap hari. Heran saya. Tiap-tiap hari. Kadang-kadang setiap petang saya dengar ustaz bercakap dengan saya. Kadang-kadang ustaz mengajar saya dengar saja. Saya ada rumah. Dia kata bahawa setiap petang ada rumah, tapi dia kata di rumah dia dengar gitu. Wallahualam betul ke tak tahu. Yang pastinya memang saya dah bercakap dengan dia. Telefon pun dok dia. Tapi itu gambaran ke apa? Lalu dengan hati, dengan suara, satu suara berkata, "Hai Abu Sa'id." Wahai Abu Sa'id. Hai Abu Sa'id, apa daripada keduanya yang terlebih kasih kepadamu, sebab atau kuat? Apakah yang lebih kamu suka? Dan lebih kasihnya dari kamu suka, adakah sebab kamu ini dengan sebab makan? Sebab tu dengan sebab makan kamu hidup, atau Allah Ta'ala wikuat? Kuat itu kuat lah. Bahasa Melayu kuat, bahasa Arab kuat. Gitu. Bukan puah-puah tu bukan. Kuat tu. Kuat. La haula wala quwwata. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Jadi dengan Allah Ta'ala beri kamu sebab, nak sebab ke tak mau sebab, tapi Allah Ta'ala beri kuat. Maknanya mu nak jadi kuat dengan sebab makan ke, ataupun dengan kuat dengan sendiri tanpa makan. Hanya Allah Ta'ala beri pilih begitu. Maka kataku tiada melainkan kuat. Tiada aku pilih melainkan nak kuat. Saya makan tak apa. Saya makan tak apa, tapi nak kekuatan. Maka berdiri aku pada tempatku, dan senyap telah tetap diriku, dan aku berhenti 12 hari tiada makan aku. Dia pun duduk di tempat dia. Tempat dia buat ibadat itu, kemudian dia pun berdiri itu dia pun buat amal ibadat, dan dia tak makan 12 hari. Allah Ta'ala datangkan satu suara ke dia, kamu nak sebab ke? Sebab tu mana? Dengan sebab makan. Ataupun kamu nak kuat? Allah Ta'ala beri kekuatan tanpa makan. Lalu dia minta nak kuat tanpa makan. Lalulah Allah Ta'ala beri kepada dia. Dia pun duduk di situ,
Dia tetapkan bangun beribadat dan tidak berhenti. Dia tidak ada makan 12 hari baru dapat makanan. Tiada makan 12 hari tiada makan aku, dan tiada aku dapat akan pedih bagi yang demikian itu, dan dia tidak sakit. Ini orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Orang yang sudah dekat dengan Allah ni dia jadi terbalik banyak. Kadang-kadang dia tak makan, gagah tubuh. Kita ni tak makan darah. Maknanya darah makan je darah ibadat bunuh. Tak makan darah bangun, dan makan darah ibadat, darah belaka. Jadi ada orang yang Allah Ta'ala dia sudah dekat dengan Allah. Ada orang yang tak makan kuat ibadat. Ada orang yang tidak tidur kuat ibadat. Tidak kuat ibadat dia. Ada orang yang banyak bergaul, kuat ingat dia dengan Allah. Walaupun dia bergaul dengan orang, tapi dia kuat ingat dengan Allah. Ini orang yang sudah dekat dengan Allah Ta'ala. Maka apabila melihat hamba terhabas, terkurung, habas ini terkurung, ataupun dia tergantung ia dengan segala asbab daripadanya, dengan sebab, bergantung dengan sebab daripadanya. Maknanya kalau nak berdiri, nak tu memang bergantung. Dan diketahui daripada dirinya, hendaklah dia ketahui tawakal atas Allah. Maka dia kena tawakal pada Allah. Yang kita ni banyak sangat bergantung dengan sebab. Banyak sangat nak makan, nak bekerja, nak cari harta, nak kedudukan dan sebagainya, untuk buat amal ibadat. Bagus tak? Kita bekerja untuk cari harta. Harta tu untuk kita boleh tunaikan ibadat. Dan begitu juga kita makan ni nak jadi tubuh sehat ni nak suruh kita boleh kuat amal ibadat. Ginilah, jangan fikir sangat benda tu, kuatkan fikir mendapat ibadat dan tawakallah pada Allah. Jadi bila sebut tawakal, bukan makna tidak bekerja. Tawakal ni kita bekerja, tapi kita serahkan pemberian Allah. Banyak mana Allah Ta'ala nak beri, syukur Alhamdulillah. Pastikan apa saja yang kita buat itu jangan terhalang untuk melakukan ibadat kepada Allah. Sebab banyak sangat daripada dulu sampai sekarang ulama-ulama tulis kitab. Siapa dia tulis kitab? Di antara sebab orang tinggal ibadat adalah kerana urusan rezeki. Kenapa orang tinggal ibadat? Kerana rezeki. Kenapa tidak pergi belajar pun? Kerana rezeki. Maknanya, maka dengan sebab itulah ulama-ulama dia tulis kitab nak suruhnya orang supaya bertawakal kepada Allah. Serahlah diri pada Allah. Tak apa, jangan bimbang. Jangan serah diri tidak bekerja, itu bukan serah diri pada Allah. Mesti kita kena bekerja. Maka hendaklah ia yakinkan bahawa ditolong akan dia Allah Ta'ala. Hendaklah kamu yakin Allah Ta'ala akan tolong seseorang tadi apabila dia bertawakal kepada Allah. Orang yang bertawakal ini, dia tak tinggal kerja, tapi dia jaga ibadat. Orang yang bertawakal, dia jaga ibadat. Kalau dia sedar, maknanya kalau dia lebih kepada usaha tetapi terhalang ibadat, dia akan utamakan ibadat kepada Allah. Bahkan Saidina Umar pun pernah himpun, dia nak tumpu betul dunia sungguh-sungguh. Apa masa nak tumpu ibadat sungguh-sungguh pula. Maknanya masa ibadat sungguh-sungguh, masa kerja sungguh-sungguh. Tapi bila dia cari rezeki sungguh-sungguh, jadi terlupa pula ibadat. Lalu dia kata tak bolehlah aku nak utamakan ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi yang paling penting mesti beribadat pada Allah. Dalam kitab Tanwirul Qulub dia sebut, siapa yang keluar daripada tempat kerja dia itu, dia kata kalau boleh dia itu mesti minta doa dengan Allah. Keluar daripada rumah minta doa dengan Allah, biar Allah Ta'ala murahkan rezeki. Suami pergi bekerja, isteri tolong doa. Isteri tolong doakan. Kemudian lepas pada itu tanamkan dalam hati. Dia kata tanam dalam hati, maknanya kalau orang buat zalim kita, tipu kita, khianat kita pun kita maafkan dia. Nanti Allah Ta'ala balas dengan keberkatan. Kemudian keluar tu kena ada air semayang katanya. Umpama kita pergi bekerja, kena ada air semayang. Seumpama juga kita pergi belajar, kena ada air semayang. Pastikan masuk dalam kuliah ilmu ada air semayang. Jangan tidak ada air semayang.
Nanti payah nak dekat ilmu sebenarnya. Jadi kena ada air semaya. Dan kalau boleh semayang sunat 2 rakaat. Itu kalau gagah, kalau boleh. Semayang sunat 2 rakaat. Pergi. Kemudian bila bekerja pula, jangan tidak amanah, mesti jujur dalam perniagaan, dalam pekerjaan. Nanti hilang keberkatan daripada Allah. Apabila sudah bekerja, jangan tinggal ibadat wajib. Sebab ramai orang tinggal ibadat yang wajib. Kalau tak tinggal pun, ibadat yang wajib tidak diutamakan. Lewat-lewat saja. Sikit-sikit jamu, sikit-sikit jamu. Waktu musafir tu, mayang zuhur terus asar, mayang zuhur terus asar. Orang mayang asar tu pukul 1 lebih, dia mayang asar pukul 4, mayang zuhur. Mayang zuhur pukul 4. Maknanya. Jadi jangan begitu. Utamakan, kerana yang memberi rezeki itu Allah. Allah Ta'ala beri rezeki ni bukan sampai kita kerja banyak, usaha banyak. Allah Ta'ala beri rezeki ni sampai kita dekat diri dengan Allah. Sehingga kan ada orang yang tidak bekerja pun Allah Ta'ala beri rezeki, lantaran dia dekat dengan Allah. Untuk guru saya tu Masya Allah, patah sebut saja. Dia sebut saja. Dia isteri 2. Nasihat dia khabar. Dia kata depan isteri dia, tak ada orang nak beri kenderaan buruk. Dia kata malam tu lepas isyak, lepas subuh dia turun tengok ada bel semua. Apa bel tu? Orang tu nak wui lama dah. Nak wui tu. Hari yang tu malam tu dia punya. Dia terkejut kan. Tengok-tengok dekat bel tu ada kertas je. Ini untuk tuan guru. Dia pun termenung lain. Dah dia bukannya pandai apa kata siapa nak rebah dia. Anak murid pula mari. Kalau guru ada tak rebah, saya nak tahu rebah. Berbu pula. Maknanya Allah murah rezeki. Murah rezeki. Satu hari dia duduk saja. Dia kata kalau ada tanah sedap agak dia kata. Awak nanam. Orang bagi tanah dia. Belakang rumah dia. Belakang rumah dia bagi tanah. Betul-betul belakang rumah dia. Dekat rumah dia. Bagi tanah kabar ke dia, tengok rok saja. Dia pun kata, dah nak mana ni, rok mana ni? Tiba-tiba orang atas mesekeh pakat tolak habis. Tengah-tengah mesekeh, tengah tolak. Orang nak tanya, dah nak tanam dia? Tahu kok nak tanam dia? Nak buat dokong pesengat. Esok kan orang atas, selori anak dokong. Maknanya, Masya Allah. Ni orang yang sudah dekat dengan Allah gitulah. Kita nak gitu, macam mana tuan guru kita sembahyang tahajud tak tinggal, sembahyang sunat duha tak tinggal, baca Quran tiap hari. Maknanya kita tiwi tak tinggal. Jadi macam mana? Tak apa, tiwi Al-Hidayah bagus. Al-Hidayah pula tiwi Al-Hidayah. Tiwi pun tukar kita. Dan maka jangan picit hati. Maka dikata jangan picit hati, jangan susah hati. Picit ni maknanya sempit, jangan sempit hati, jangan susah hati. Kalau rezeki ni, kalau kita kau fikir banyak, dia kau susah sebenarnya. Dia keadaan dia begitu. Kalau kita terlalu fikir, akhirnya kau susah. Maka jangan fikir banyak, jangan ada susah hati tentang rezeki. Tenangkan hati dengan rezeki. Kita ini sibukkan dengan ibadat. Rezeki ada, Alhamdulillah, cukuplah dengan apa yang ada. Allah Ta'ala begini rezeki masing-masing. Maka dengan sebab yang demikian itu, tetap adalah haknya bahawa ia syukurkan akan Allah atas yang demikian itu. Syukur yang banyak. Maka kamu kena bersabar menerima apa yang Allah Ta'ala beri kepada kamu. Dia panggil kena ada sifat qanaah, kena rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Jadi jangan petikan Allah Ta'ala beri banyak secara mana, kerana kita telah melihat yang memberi itu Allah. Allah Ta'ala kasih pada kita, lalu Allah Ta'ala beri. Setiap hari ada makanan. Yang ada sikit pun syukur, yang dapat banyak pun bersyukur. Lalu Allah Ta'ala suruh kita bersyukur banyak-banyak. Setiap kali dapat rezeki syukur. Lalu disebut di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur dengan nikmatku, maka aku tambah. Syukur dengan nikmat tambah.
Jadi syukur ini dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri, bukan nikmat harta saja. Kalau nikmat itu nikmat harta, maka kita gunakanlah pada jalan yang halal. Itu syukur namanya. Kalau nikmat itu nikmat kesihatan, maka kita gunakan kesihatan kita dengan melakukan ibadat kepada Allah. Kalau nikmat itu nikmat masa yang luang, masa yang lapang. Ada orang masa lapang, ada orang masa sibuk. Sibuk sungguh. Mana sibuk? Jadi masa yang lapang Allah Ta'ala beri itu, maka digunakanlah berzikir kepada Allah, buat perkara-perkara yang bermanfaat. Maka dikatakan bahawa tentang rezeki jangan susah hati. Jangan susah hati, Allah Ta'ala akan berilah rezeki. Sayyidina Ali dia tidak ada harta makanannya. Anak dia ini lapar. Lalulah tengok-tengok simpanan tak ada. Tengok buku pen tak ada. Habis tak ada. Tak ada benda. Kebetulan Siti Fatimah ada sikit simpanan. Bagilah kepada Sayyidina Ali. Pergi beli gandum. Pergi beli gandum. Nak pergi kepada anak kita. Pergilah ke pasar beli gandum. Masa dia pergi beli gandum itu, kemudian sebelum pergi beli rasanya dia jumpa orang fakir. Orang fakir, bila jumpa orang fakir, lalu orang fakir itu minta dengan dia. Minta dengan dia. Dia pun sebab salah nak beri, dia pun tak ada. Tapi tak apa, yakin dengan Allah, dia bagi orang tadi. Maka tak ada lah dia. Dia tu susah dah nak beli makanan, tapi dia beri kepada orang fakir. Tak ada lah. Termenu balik kan kena belah-belah orang rumah. Warna. Warna ni. Lalulah tengok keadaan macam itu, tiba-tiba datang seorang. Jumpa dia kata, "Mau tak aku nak jual kepada kamu ini seekor unta?" Nak beli unta macam mana? Gandum pun cukup beli. Lepas tu gandum cukup beli orang pula tak ada duit tak. Lepas tu dia tahu ke Sayyidina Ali itu unta. Sayyidina Ali kata dia tak ada duit. Tak apa, kalau tak ada duit, mau ambil unta ni mau jual. Ya ke? Ambil unta ni jual dengan harga ni mau tolong jual lah lagi. Maknanya ambil upah lah. Sayyidina Ali pun bawa unta jual. Kemudian datang pula seorang lagi, beli pula unta. Belilah, dapat duit. Dapat duit, nak beri ke tuang unta dah cari-cari tak jumpa. Gitu mana? Dah ingat nak ambil nombor tu. Kita kalau jumpa orang, dua perkara jangan lupa. Yang pertama, nama, yang kedua tanya duduk di mana. Kalau zaman ini tambah nombor 3, nombor telefon. Jangan lupa. Baru ni saya pergi ke Kuantan. Habis ke Kuantan tu balik dalam perjalanan tayar bocor. Bocor tu nombor kita pun turun baik kita tayar. Kita tayar mari orang berhenti. Tu dia pula gaduh sekejap je lagi. Kita pun ucap terima kasih. Dalam perjalanan naik van baru teringat, Nabi sebut dua perkara ni tak tanya belaka. Yang pertama nama, yang kedua duduk di mana. Masa nak pusing balik. Lupa kata. Kata nak buat tak apalah, ustaz duk sibuk-sibuk kata, ustaz duk letih. Tak boleh ni dua perkara ni, salah ni. Akhirnya kata seorang lagi, dia tanya dah saya. Dia tanya dah. Saya pun tanya dah dia. Tak apa, aku pergi jalan. Saya tak pusing balik. Jadi nak beritahu, terus beli unta. Terus beli unta. Bila beli unta dapat biji nak beri ke tuang dia, tak tahu pergi mana. Akhir kali nak balik nak beli gandum pun tak berani, pergi jumpa Nabi dulu. Tanya, jumpa Rasulullah. Siapa kat rumah Rasulullah? Dia pun nak cerita. Rasulullah kata ke dia, "Mu nak cerita ke aku nak cerita?" Rasulullah tahu dah, mu nak cerita ke nak cerita? Lalulah kata Sayyidina Ali, Rasulullah cerita. Rasulullah pun cerita, kamu di rumah tidak ada makanan. Jadi bila tidak ada makanan, nak pergi makan, kamu bawa duit tadi. Untuk beli, tiba-tiba kamu jumpa orang fakir, kamu bagi, ni kamu tak ada makanan. Lalulah datang pula alih balik tu, kamu pun duduk tengok pening dekat pasar, duduk fikir-fikir, mari orang. Mari seorang telah menjualkan unta kepada kamu. Untuk memberi unta supaya kamu jual.
Dan dia nak jual pada kamu, kamu tak ada duit, akhirnya dia suruh jual. Kemudian kamu bawa unta, datanglah seorang membeli unta tadi. Lepas tu dapat duit nak bagi, tengok tak ada orang, kamu pun datang ke sini. Oh betul lah. Betul. Lalu lah, kamu tahu tak siapa? Tu, kata tak tahu. Rasulullah kata yang pertama itu malaikat. Malaikat yang bawa unta tadi suruh mu jual. Kemudian yang tukang beli itu malaikat pula. Malaikat juga. Bermakna titih yang ada di tangan kamu tu memang untuk kamu lah. Kerana Allah Ta'ala telah membalas kamu memberi kepada orang yang fakir miskin. Fakir miskin. Sebab itu nak beritahu, orang yang ahli ibadat kepada Allah, Allah Ta'ala akan murahkan rezeki dan dia tidak akan fakir. Kalau dia ahli ibadat, kalau orang itu ahli ibadat, dia kuat ibadat, nanti Allah Ta'ala akan murahkan rezeki dia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau siapa yang bertakwa kepada Allah, dekatkan diri dengan Allah, nanti Allah Ta'ala akan beri jalan keluar. Apa saja masalah, Allah Ta'ala akan beri jalan keluar kepada dia. Maka hendaklah dia bersyukur. Yang demikian itu syukur yang banyak. Syukur yang banyak dengan arti kata dia ini memperbanyakkan ibadat dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Maka bahawasanya baginya punya bangkitan. Baginya bagi siapa? Bagi Allah yang mempunyai bangkitan dan perintahan. Allah Ta'ala yang mempunyai bangkitan. Bangkitan ini maknanya anugerah. Allah Ta'ala yang mempunyai anugerah pemberian, dan juga pemerintahan, kekuasaan, dan juga lemah lembut. Al-Latif, Allah Ta'ala itu maha lemah lembut. Lembut Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Dan Allah Ta'ala itu berkuasa, boleh buat apa saja. Allah Ta'ala boleh anugerahkan kepada sesiapa yang ia kehendaki. Sebab tu tugas kita ibadat banyak-banyak pada Allah. Kalau orang tu kuat ibadat, murah rezeki dia. Semakin dia kuat, murah rezeki dia. Jadi rezeki ni banyak. Kalau ada Allah Ta'ala beri kesihatan, rezeki yang paling besar ni rezeki iman. Rezeki iman yang sehingga kita rasa bertauhidkan kepada Allah Ta'ala. Kerana sudah angkatkan daripada kepayahan belanja, kerana Allah Ta'ala angkatkan daripada kita kesusahan dalam kita nak belanja harta benda kita tidak ada, lalu Allah Ta'ala pemudahkan. Nak pemudahkan itu dengan cara macam mana? Dengan cara Allah Ta'ala, dengan cara orang itu melakukan amal ibadat kepada Allah. Mesti kuat amal ibadat. Pekat pertama kita ni mesti kena kerja. Kerjalah, kita kerja, jangan tinggal kerja terus. Ada harta bersyukur, dapat sikit syukur, dapat banyak pun bersyukur. Harta tidak salah, yang salah hati kita lalai pada Allah. Bukan salah harta banyak, tidak. Yang salahnya lah hati kita lalai. Lalu bila orang itu sudah amal ibadat kepada Allah, nanti Allah Ta'ala buka pintu rezeki dia. Pintu rezeki. Wa yazubhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala buka pintu rezeki ni dalam keadaan tidak disangka-sangka. Kita tak tahu. Rezeki kita banyak mana biasa hari, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Nanti Allah Ta'ala buka. Dengan cara macam mana Allah Ta'ala buka? Dengan cara kita bersyukur dengan Allah. Jadi sebab di antara sebab orang itu kadang-kadang yang jadi susah rezeki, yang pertama dia kurang bersyukur dengan Allah, kurang dia ibadat kepada Allah Ta'ala. Itu yang jadi dia jadikan Allah Ta'ala kurangkan rezeki dia ataupun kaahkan rezeki dia tu. Kerana dia tidak bersyukur. Yang pertama tidak bersyukur. Tidak bersyukur dengan kata lupa dengan pemberi. Siapa yang memberi? Allah. Yang kedua tidak beribadat. Yang pertama dia lupa kepada pemberi. Yang kedua dia tidak beribadat. Rezeki harta kita dapat ni untuk digunakan ibadat. Siapa yang harta banyak itu pergilah ke Mekah. Kerana Allah Ta'ala tidak pandang kepada orang yang ada harta dalam keadaan dia tidak pergi ke Mekah. Dan kalau dia mati dalam keadaan dia tidak pergi ke Mekah, dia ada harta, dia mampu, maka Allah Ta'ala melihat dengan pandangan kemukaan daripada Allah. Pergi ke Mekah, jangan tak pergi. Kalau dia kata tak pergi tapi tak ada, dah sampai masa tu dah apa? Kerana kita tidak ada kemampuan dari segi kenderaan. Tetapi yang salahnya bila ada harta tidak pergi. Kemudian bila ada harta, jangan tidak bayar zakat. Bayar zakat. Bayar zakat, tunaikan zakat kita kepada Allah. Maknanya sebab tu orang yang bayar zakat ini Allah Ta'ala murahkan rezeki.
Allah Ta'ala berkatkan rezekinya. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruha biha. Mana tutahhirukum biha. Allah Ta'ala akan bersihkan mereka itu dengannya, dengan harta yang diinfak fisabilillah, dengan zakat tadi. Maka dan diberi akan dia makrifat, dan Allah Ta'ala beri ilmu kepada dia. Makrifat boleh diberi erti kata ilmu, ataupun makrifat diberi erti kata yakin dengan Allah. Yakin dengan Allah. Maknanya macam kita sudah cerita mengenai Asyibli, akhirnya boleh pergi ke Mekah kerana yakin dengan Allah Ta'ala. Siapa nak pergi ke Mekah, yakin minta pada Allah nak pergi Mekah, yakin kuatkan ibadat, nanti Allah Ta'ala beri dengan izin Allah. Kalau dia naik kapal terbang, duduk atas sejadah, sampai Mekah. Mana tahu? Yakin dengan Allah. Dan hasil baginya asal yang dikehendaki, maka dia akan dapat. Maknanya asal yang dikehendaknya dan ditolakkan daripada beratnya. Jadi dia akan dapat apa yang dikehendaki. Dia kehendaki apa? Ibadat. Asasnya yang nak ke ibadat. Bukan yang kita makan, kita kerja, tujuan nak ibadat. Kalau nak lain, salah. Kalau orang tu tujuan nak kerja untuk nak kehendak nafsunya, salah. Tujuan dia nak dapat harta, tujuan dia nak makan, tujuan dia bekerja dapat rezeki, lepas tu dia makan. Itu tujuan dia untuk sihat tubuh badan, dan akhirnya dia nak ibadat. Jadi supaya mencapai dia akan ibadat kepada Allah dan ditolakkan daripadanya berat. Berat dalam ibadat dan yang menengahi dan mencarikan baginya segala gantung dengan adat. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala datangkan dia dalam keadaan mencarikan adat. Mencarikan adat ni lain daripada adat, luar biasa. Allah Ta'ala boleh bagi. Kadang-kadang ditolak daripadanya berat, ditolak, diringankan dan daripada perkara yang berat, dan menengahi. Ataupun Allah Ta'ala beri tak berat sangat, taklah ringan sangat, dan kadang-kadang dicarikan segalanya adat. Sebab tu ada orang dia nak apa rezeki, dia kerja berat-berat. Ada orang kerja lebih kurang ni. Ada orang tak kerja dulu, dapat rezeki dia. Itu pemberian Allah Ta'ala. Tapi minta pada Allah, bila kita sudah dekat diri dengan Allah, nanti Allah Ta'ala ringankan. Yang kerja berat dia ringan. Orang yang dekat dengan Allah Allah Ta'ala akan murahkan rezeki dia. Kadang-kadang benda yang mencari adat. Macam saya beritahu, pasal saya duduk di Kemaman itu, ada tuan guru saya di Kemaman, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pakani, meninggal lah. Jadi satu hari orang kampung tu bawa satu lori anak dokor. Jadi kita punya pondok masuk dalam sikit, tapi dalam tak rapat, masuk dalam. Jadi nak buah dia letak satu dekat, dia tak ada kereta, dia ada motor je. Jadi dekat start kereta, tempat letak kereta, garas kereta tu, dia letakkan anak dokor. Mari tu guru masuk kelas, dia kata orang atur pula anak dokong. Dia nak jualkan, dia tak pandang mereka. Dia pun khabar, kalau tanyalah ayah-ayah, kalau ayah-ayah kamu semua nak khabarlah dia tu. Dia pun susah hati juga tengok orang mayat tu. Selang 2-3 hari, mari lori cari. Mari lori. Bukan daripada ibu bapa belajar. Cari-cari ada tak? Mari masuk kampung, ada tak orang jual anak dokong sini? Ada pun mari saya. Allah Ta'ala tahu sekali beli satu lori. Lepas tu tiap tanya pula, kalau ada lagi khabar pula. Maknanya itu kata siapa satu pekat Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala janji, siapa yang jadi hamba kepada dunia, dia jadi hamba dunia. Siapa yang jadi hamba kepada aku, wahai dunia, hendaklah kamu jadi hamba pada dia. Pada siapa? Orang yang jadi hamba kepada Allah. Sebab tu kita ni kena jadi hamba pada Allah. Hamba pada Allah Ta'ala. Bila kita jadi hamba pada Allah, kita akan mencapai segala kehendak. Allah Ta'ala akan beri belaka dengan izin Allah. Dan berkehendak di jalan, akan jalan malaikat. Kadang-kadang berkehendak dia di jalan-jalan malaikat. Tak sibuk ke makan minum. Tak sibuk ke makan minum, tak sibuk amal ibadat. Makan sikit kenyang, dah habis. Sehari 10 riyal dah habis. Makan sikit kenyang, dan dah sibuk ke ibadat kepada Allah. Ini semua pemberian Allah. Allah Ta'ala boleh beri macam tu. Dan diangkat akan dia daripada hal binatang, maka diangkat dia daripada sifat binatang, katanya. Ini kata.
Sebab tu semalam kita ada bicara mengenai kita ini, sifat manusia ni kadang-kadang dia ada bahimiah. Ginilah kita kata hayawaniyah. Ada yang sifat bentuk hayawaniyah, ada yang sifat bentuk syaitaniyah. Biarlah kita pergi kepada malakiyah. Lepas malakiyah pergi kepada rabbaniyah. 4. Hayawaniyah, syaitaniyah. Yang disebut semalam dalam kitab Hafa'id Tasawuf kuliah maghrib malam tadi, dia kata tugas ulama adalah membawa manusia daripada sifat hayawaniyah, syaitaniyah kepada sifat malakiyah, rabbaniyah. Itu tugas dia. Bukan sekadar menyampaikan ilmu, bukan. Dan kita belajar pun biar wusul ila Allah, biar sapa kepada Allah dan supaya dibersihkan. Apa dia ni bahamiyah ataupun hayawaniyah ni macam mana? Hayawaniyah ini orang yang hidup tak ada fikir agama. Dia hanya hidup mau makan, mau minum, mau berseronok, mau puaskan nafsu. Itu saja. Itu dipanggil manusia yang bersifat hayawaniyah. Itu maknanya. Maka jangan ada begitu, bangun tidur, telak mata bangun tidur, itu saja yang dipikir. Tak ada fikir agama, tak ada fikir akhirat, tak ada fikir ibadat. Tidak ada fikir ibadat, tidak ada fikir. Yang dipikir itu sahaja. Kalau macam ini, macam mana nak bersyukur dengan Allah? Dia dapat nikmat hanya sekadar memuaskan nafsunya sahaja, lalu dia lupa akan Allah Ta'ala. Jadi bangun pagi dok mikir nak makan apa. Lepas tu nak buat apa, itu saja. Bukan nak buat ibadat. Hari ni tengok nak makan apa, main apa, nak bermain, nak seronok apa, itu sahaja. Itu dia panggil hayawaniyah. Keluarkan kita daripada sifat ini. Jangan kita bangun pagi, siapa ke kita tidur pula, ini saja yang kita fikir. Makan apa, nak apa situ saja. Tak ada fikir dah benda agama, benda akhirat, tak ada. Itu dipanggil hayawaniyah. Yang kedua, syaitaniyah. Syaitaniyah ni lagi dahsyat. Bangun pagi mikir, nak hasad ke orang, nak deki ke orang, nak riak, nak takabur, nak ujub, nak sombong, nak fitnah dan sebagainya. Ini syaitaniyah. Maknanya bangun pagi sampai ke malam nak wajah orang sama. Dok tengok kecelaan orang. Dok tengok kecelaan orang ini dipanggil orang yang bersifat syaitaniyah. Lalulah ujub, takabur, riak, sum'ah dan sebagainya, macam-macam penyakit. Maknanya macam-macam penyakit. Maka dibersihkan ini, bersih jangan. Sibukkan diri kita dengan ibadat kepada Allah Ta'ala. Sehinggalah dikatakan di sini sampai kepada membawa kepada jalan malakiyah, jalan malaikat. Yang membawa seperti sifat bersifat dengan sifat malaikat. Malaikat ni bangun pagi duk mikir ke ibadat. Alhamdulillah. Kalau muslimat depan saya ini bangun pagi, siapa nak tidur balik fikir ke ibadat. Itu paling bagus. Itu paling bagus. Makan sikit-sikit saja, lepas tu fikir ke ibadat. Nak baca, pagi nak mengaji. Pagi nak mengaji, lagi petang ni nak macam ni, malam ni nak kuliah ini pula, lepas tu macam ni. Ada seorang tu bagus. Dia jumpa saya baru sekali, 2 kali baru jumpa. Lepas tu saya pun tengok dalam Facebook. Main Facebook ada ni. Lepas tu dia pun tulis mesej. Dia buat jadual lah. Jadual dia buat. Bagus. Lepas asar baca kitab, dengar kitab Minhajul Abidin. Malam dengar kitab hikam. Semua ke hak saya belaka. Lepas tu itu komen, tak bagi komen jadual hak tentang jadual dia buat. Dan dia dua orang lah. Anak dia solat ke tak? Maknanya dia buat program. Ni baca kitab hikam, ni baca kitab Minhajul Abidin, mana lebih. Bangun pagi, lepas tu dia tulis satu hari selawat nak 1000, zikir nak 1000, waktu 1000 tulis hari. Saya tu suruh ke dia, saya dah buat macam ni. Bagus dia, alhamdulillah. Dah fikir ke arah itu, baguslah. Fikir ke arah ibadat. Jadi kita begitu bangun pagi dia fikir ke ibadat. Ini orang yang bersifat malakiyah. Tapi kadang-kadang tak kuat lagi ingat pada Allah. Kadang mai lupa.
sehinggalah dia menjadi orang Rabbaniyah. Bukan kumpulan Rabbani, bukan. Bukan. Ini Rabbaniyah. Rabbaniyah ni orang yang bersifat ketuhanan. Bukan dia jadi Tuhan tau. Maksudnya kalau dia itu Allah Ta'ala, kita sifat pemurah, dia ada sifat pemurah. Maknanya jadi itu Rabbaniyah, orang yang sentiasa ingat dia pada Allah 24 hours, 24 jam. Ingat sama pada Allah Ta'ala. Ini orang yang sedang Rabbaniyah. Maka dikatakan bahawa kita ini beribadat sampai kita keluar daripada hayawaniyah, syaitaniyah, pergi kepada malakiyah hingga pada Rabbaniyah. Jadi kita nak beribadat itu yang jadi masalah, kerana kita tersekat dengan rezeki banyak. Sebab ramai orang yang kadang-kadang tak boleh tumpu ibadat kerana rezeki. Rezeki yang terhalang dengan sabit rezeki lah, dia ni jadi susah nak beribadat. Bahkan kadang-kadang sudah beribadat dah, tapi bila sabit rezeki jadi tinggal ibadat. Tinggalkan ibadat apabila Allah Ta'ala beri rezeki banyak. Itu biasanya berlaku. Lalu dikatakan bahawa orang itu apabila dia banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala, sehinggalah Allah Ta'ala beri kepada dia itu beri kepada dia yang berat jadi ringan, yang berat jadi ringan, yang payah pun jadi mudah, sehinggalah dia dapat buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Sebab itu dikata kalau boleh rezeki jangan banyak sangat fikir ibadat banyak. Masa kita kerja saja kita fikir bagian rezeki, lepas pada bagian kerja kita, lepas pada tu tumpukan pada ibadat kepada Allah. Bila kita tumpu ibadat kepada Allah, nanti Allah Ta'ala mudahkan, rezeki kita pun dimudahkan dan ibadat pun akan dimudahkan. Kemudian sehinggalah kita ini maknanya dapatlah melalui jalan beribadat kepada Allah sampai kepada jalan malaikat, malakiyah, dan dijauhkan kita, diangkatkan daripada hal binatang. Maknanya diangkatkan kita ataupun dijauhkan, diselamatkan kita daripada hal binatang, yakni dipanggil hayawaniyah tadi. Dan orang banyak dengan diberi demikian itu karamah ini, dengan kemuliaan ini. Di kadang-kadang Allah Ta'ala beri dengan kemuliaan ini, maksudnya dengan cara macam mana? Di antara karamah lah, kita jangan tunggu nak jadi karamah ni kena beli jalan atas hari tu. Di antara karamah dia orang awam ni boleh dapat, maknanya dia tak sibuk kepada rezeki, tapi Allah Ta'ala cukupkan rezeki dan dia boleh tumpu ibadat. Karamah lah, satu kemuliaan. Sama ada rezeki dia sikit, dia boleh tumpu ibadat, ataupun rezeki dia banyak, boleh tumpu ibadat. Ini satu karamah yang Allah Ta'ala beri kepada hamba Allah. Kemuliaan. Kerana apa? Kerana memang ada orang tak boleh beribadat kerana rezeki sikit, dan ada orang tak boleh beribadat kerana rezeki banyak. Tunggu, terlalu banyak pun tak boleh ibadat ke? Tak boleh banyak dah boleh tu. Kerana banyak boleh, tak boleh ibadat juga. Jadi siapa yang rezeki banyak, harta banyak, boleh beribadat, itu satu kemuliaan. Kerana ada para sahabat yang kaya raya. Kaya raya sehingga kan ada Abdul Rahman Ibn Auf kata rezeki harta je tak terbilang banyak mana. Banyak harta tak terbilang. Maknanya ingat sahabat saya tu daripada Brunei tu sebenarnya. Dia dah nengu nombor pin tak ingat. Dia tengok, dia kata senarai, ini nombor pin mana ni, banyak ni. Dengan kad bank tu bukan satu bank, 5-6 bank. Banyak maknanya. Jadi nak beritahu, memang ada begitu. Tetapi kalau orang itu ada harta banyak, maka dia boleh beribadat, itu satu kemuliaan. Dan begitu juga dengan orang yang harta kurang, tapi dia boleh beribadat, satu kemuliaan. Jadi ibadat ni bukan terhalangkan harta banyak sikit banyak. Ada orang kata gini, kita ni susah, nanti kita senang-senang sikit dah baru nak beribadat. Ada orang pula harta banyak, nanti dah establish dia panggil. Betul kan? Dah apa dia panggil? Dah stabil dah. Baru kita nak tumpu ibadat. Itu salah. La ta'jil amalaka ila ghadin. Jangan kamu tangguhkan amal ibadat kamu pada besok hari. Tak boleh tangguh. Tidak boleh tangguh. Maka orang tu sudah dapat kemuliaan kalau dia tu boleh beribadat pada Allah. Macam kita lah boleh datang sini, alhamdulillah. Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada kita. Lalu dikatakan bahawa
Maka tilik olehmu, fikir betul-betul. Tilik itu maknanya fikir olehmu akan asal ini yang amat besar. Asal ini, yakni apa ni, kaedah ini ataupun perkara ini, perkara ibadat ini amat besar menawan engkau akan laba yang amat besar, akan laba tamak yang amat besar, insya-Allah. Mana kalau kita tamak ke ibadat tak apa. Kau boleh nak tamak ke ibadat, habis masa nak buat ibadat, dia fikir tu tak apa, baguslah. Jangan tamak ke harta benda, kerana tamak harta benda ni tak habis. Tidak habis. Itulah dipanggil dunia. Dunia ini fata morgana. Yang kita tengok di waktu tengah hari, umpamanya tengok atas jalan raya jauh-jauh nampak macam ada air. Kita pergi dekat tak ada setara bagus. Itu dipanggil fata morgana. Apa makna fata morgana? Maknanya tipu daya belaka. Kita tak akan cukup. Tak akan cukup. Kalau orang tu dah rasa tak cukup, dapat banyak anda pun tak cukup. Dapat banyak anda pun tak cukup. Tapi kalau orang tu sudah rasa cukup, Allah Ta'ala beri sikit cara mana pun sudah rasa cukup. Maka yang dikatakan orang itu orang yang kaya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Itu orang kaya. Allah Ta'ala beri, dia rasa cukup, itulah kaya. Ada seorang beri duit kepada syekh. Siapa tak ingat lah beri. Dia pun bagi pada syekh. Lepas tu syekh tadi kata banyak bagi pada saya. Tak apalah, saya harta banyak nak bagi pada kamu. Lepas pada tu syekh tu tanya, adakah kamu suka kalau kamu ni orang bagi harta macam ni? Memang dah, saya memang perlu harta macam ni. Kalau bagi tu ambil balik lah. Kata syekh tadi, ambil balik lah. Kenapa? Kerana kamu memerlukan, aku tak perlu langsung. Kamu masih memerlukan. Walaupun bagi pada saya banyak, tapi kamu nak tak kalau bagi banyak kamu macam gini juga? I know lah, dia kata. Oh, kamu ini sangat memerlukan lagi, ambil. Ada pun aku tak mau. Aku tak perlu. Orang beri ke tak beri pun sama saja. Siapa yang kaya? Tadi katakan bahawa orang yang kaya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Maka orang yang miskin, kita dapat faham bahawa orang yang tak rasa cukup, tak pernah rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri pada dia. Betul tak? Jangan dah Allah dah beri tak cukup, Masya Allah, beri banyak anda pun tak cukup. Orang yang pernah dapat ada 1 juta. Saya pernah dapat ada duit 1 juta rupiah. Di Indonesia rupiah tu 1 juta 300 lebih je. Maknanya orang kata ustaz dah jutawan. Ya, alhamdulillah jadi jutawan di sini. Mana di Indonesia. Jadi nak beritahu ada orang yang sudah ada 1 juta tapi tak cukup-cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri pada dia. Ada orang dapat 1 juta suka mati kejut. Terkejut dapat duit banyak kan. Tengok sepok dada mati saja. Dah belanja sekepen. Kesen pun dah belanja, rugi saja. Baik. Kataku pula, dan mudah-mudahan engkau berkata bahawasanya telah memanjangkan pada bicara asal ini, menyalahi syarat kitab ini. Kataku, kalau orang kata pada dia, maknanya dia kata engkau ini berkata, engkau ini bahawasanya telah memanjangkan pada bicara asal ini yang menyalahi kitab ini. Kitab ini mu ni banyak bicara. Orang kata pada Imam Ghazali, pengarang kitab kita ni, kamu ni banyak bicara bab rezeki. Padahal dalam kitab ini, kitab Minhaj ni jalan. Jalan maknanya dia panggil satu metod, satu pendekatan. Jadi tak perlu huraikan panjang-panjang. Tapi kenapa dihuraikan panjang-panjang tentang rezeki? Macam kitab yang saya baca di Masjid Putih itu tentang rezeki saja. Bab rezeki. Sebab sebenarnya banyak ulama menghuraikan tentang rezeki. Kerana sabit rezeki juga ramai manusia yang rosak akidah. Tanpa dia sedar bahawa dia telah rosak akidah kerana tidak yakin dengan rezeki Allah. Lalu dikatakan dah salah dalam kitab ini. Patutnya huraikan pendek-pendek dah tentang rezeki. Maka aku berkata demi umat Allah. Demi umat Allah, yakni demi selama-lamanya kekal. Tuhanku bahawasanya ia sedikit pada lambungnya barang yang berkendak kepadanya daripada makna ini. Ini baru sikit baru. Nak membahaskan tentang rezeki ni dia baru sikit. Sebenarnya banyak lagi yang dibahaskan tentang rezeki. Kerana ialah yang dicita-citakan pada kelakuan ibadat.
tetapi adalah edaran pekerjaan agama dan dunia atasnya. Maka inilah kelakuan rezeki, mencari rezeki yang berkaitan rezeki, inilah yang banyak dicita-citakan. Apa makna dicita-citakan? Maknanya yang dicari-cari ataupun yang ditumpu-tumpu. Orang banyak tuju pada hal ni. Kadang-kadang orang lebih cari rezeki pada ibadat. Betul tak? Kalau bertembung ibadat dengan rezeki dulu. Maknanya memang rezeki dulu. Kadang-kadang tengah semayang, Allahu Akbar, Allah semayang dah, saya hilap pula pelanggan tu mari. Jangan gitu. Sebab yang memberi rezeki Allah Ta'ala ganti orang lain. Allah Ta'ala akan ganti orang lain sebenarnya, insya-Allah. Lalu ulama kata begitu, inilah kelakuan ibadat ini banyak. Adalah ia ihdaran pekerjaan agama yang berkaitan dengan pekerjaan agama. Ia ada kaitan dengan agama, antara agama dengan rezeki ni, dan juga dunia atasnya, atas rezeki tadi. Nak buat kerja agama kena ada rezeki juga. Kadang-kadang dunia pun, rezeki pun untuk dunia juga. Jadi nak beritahu, sabit rezeki inilah kadang-kadang menjejaskan amal ibadat kepada Allah. Jangan. Jadi sekarang ini kita sudah belajar. Kita duduk siang malam pun rezeki banyak tu je. Banyak tu juga sebenarnya. Kalau tak percaya, cuba tumpukan ibadat banyak-banyak. Tapi bukan bermakna tutup kedai, jangan. Tak apalah, kedai berjalan macam biasa, pekerjaan berjalan macam biasa, tetapi kita tambahkan lagi ibadat. Tambah lagi ibadat, nanti Allah Ta'ala beri rezeki lebih pada tu. Lebih daripada itu. Jangan lupa. Ada seorang tu, dia berniaga bulan Ramadan, Alhamdulillah maju, tapi dia tidak pergi semain tarawih. Saya pun kata ke dia, janganlah begitu. Saya suruh dia pergi semain tarawih. Dia kata apa? Allah Ustaz, tolong fahamlah Ustaz, agak bulan Ramadan ni aja. Rupanya saya tidak faham. Betul lah, saya bukan ahli perniagaan. Minta Ustaz tolong faham Ustaz, dia kata. Mana tolong jangan belebek ni, jangan kata Ustaz minta tolong faham. Ini agak bulan ni saja kata. Bulan ni tak sama dengan bulan lain Ustaz. Dia beritahu saya. Oh ya tu buat tu. Mengenai rezeki. Betul dia kata. Tempat dia dapat lebih pada bulan-bulan ni. Saya kata ke dia, dah kita pun sudah ada pekerja. Kita pun sudah ada pekerja. Maknanya, jadi tinggallah bagilah kepada benda. Bagilah kepada, kalau katakan begitu tak apalah. Maknanya kita pun fahamlah, dah saya bukan ahli perniagaan. Tak apalah, tinggallah sedikit. Tu bagi anak buah, lepas tu pergilah semayang tarawih. Dah Ustaz, orang cari saya juga. Ya nak saya juga. Saya tinggal dah tak jadi. Budak-budak ni tak pandai nak promosi barang-barang ini. Oh gitu pula. Bila kita kata gini, dia kata gini. Akhirnya saya kata tak apa, ingat Allah Ta'ala berlaku beri rezeki. Ya Allah Ta'ala beri rezeki, tapi kalau kita tak usaha tak boleh tak. Ni kalau nak jawab mana orang ni. Akhirnya memang Allah Ta'ala uji dia maju perniagaan. Lepas bulan Ramadan, tak maju-maju pas sudah. Tak maju-maju, baru dia tengok. Tu kata jangan. Allah Ta'ala ni, dia bagi kita, kadang-kadang tengok kita. Sama ada kita ni ingat ke dia ataupun tidak. Sebab itu kalau kita bersyukur dengan Allah, Allah Ta'ala tambah. Tak apa, ingat pada Allah, Allah Ta'ala beri rezeki. Bukannya lama sangat habis semayang tu. Dah kalau payah sangat, semayang 8 rakaat 2 lagi tak. Kalau tambah buat 20 pun 2 boleh tak Ustaz main tarawih dulu ni. Allah sakit tu. Payah sungguh lah. Jadi nak beritahu, ini nak beritahu bahawa betapa beratnya pekerjaan rezeki menyebabkan orang itu terhalang dalam melakukan ibadat pada Allah. Dan ubudiyah, dan yang berkaitan dengan ubudiyah, pengibadatan kepada Allah, ini berkaitan dengan rezeki juga. Kalau tidak sabit rezeki, nanti kalau tidak ada rezeki, tak ada tumpu ibadat. Kita nak angkat takbir, kita fikir apa kita nak makan hari ini. Jadi supaya hati kita ni tetap kena ada rezeki. Jadi jangan terlalu sangat. Jadi kita tumpu pada rezeki, rosak juga ibadat. Maka barang siapa yang baginya himmah ni semangat ataupun cita-cita
pada kelakuan ini, kelakuan ibadat. Siapa yang dicita-cita nak beribadat? Sekarang ni nak tanya, nak cita-cita ibadat ke tak? Kalau tambah beribadat macam-macam alasan lah. Memanglah kita jawab gini, dia jawab gini. Kita jawab gini. Ada seorang dia beritahu saya. Dia kata dia dalam masa 1 tahun lebih kurang berapa juta dia dapat? Juta. Tapi ustaz dari nak tinggal budak-budak ni. Tinggal. Anak-anak ada. Anak-anak tak boleh percaya. Kalau kita tinggal, ibarat oleh 5 juta boleh 1 juta. Ibaratnya gitu. Ingat rezeki bukan duduk tangan kita. Hidup tangan Allah. Apa salahnya kita tinggallah beribadat pada Allah. Sudah banyak Allah Ta'ala beri rezeki. Jadi jangan sampai Allah Ta'ala tarik keberkatan rezeki jadi rosak kita. Dan macam mana kita nak tahu tarik rezeki? Nak tahu tarik rezeki macam mana? Yang pertama gelisah tak hilang-hilang. 1000 buah orang kena buat tu. Gelisah. Yang kedua sibuk tak habis-habis. Nak cari tenang tak tenang kita. Nantilah. Yang ketiga menangguh-nangguh kat ibadat. Dia tangguh semua. Tak apalah, tak nanti sampai masa kita pergi. Sampai masa kita pergi, akhir kali dia yang pergi. Tak pergi-pergi, tak datang-datang. Jadi jangan tangguh ibadat. Makna yang keempat masalah tak selesai. Pas satu. Allah, masalah. Masya Allah. Jadi kita kena jaga perkara-perkara yang macam tu. Ada dikata semangat untuk melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah berpegang dengan demikian itu. Hendaklah berpegang dengan demikian itu, yakni berpegang dengan Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Yang memberi rezeki, bahawa mengatakan bahawa Allah Ta'ala lah yang tetapkan rezeki. Dan hendaklah dipeliharakan haknya dan memeliharakan haknya, hak Allah Ta'ala. Pelihara hak Allah. Kalau kamu nak rezeki lebih, kamu jaga hak Allah. Mayang jangan tinggal, baca Quran, mengaji, berzikir, majlis ilmu, jangan tinggal. Saya tidak melihat orang-orang yang kuat ibadat kecuali murah belaka rezeki. Murah belaka rezeki, orang yang kuat, orang yang menjaga ibadat. Dan saya juga pernah melihat orang yang dia punya rezeki itu amat payah, tetapi apabila dia berubah kehidupan dia, menjadi ahli ibadat dan sebagainya, Allah Ta'ala telah memberi rezeki kepada dia. Rezeki kepada dia. Maka dikatakan bahawa kalau mu yakin betul-betul siapa beri rezeki sekarang ni, kita kena faham yang beri rezeki Allah. Wallahu khairul raziqin. Allah Ta'ala yang sebaik-baik beri rezeki. Tak ada orang lain yang memberi rezeki, hanya Allah saja yang memberi rezeki. Kemudian bila kita faham, kalau kamu nak rezeki Allah, jaga hak dia. Jaga hak Allah Ta'ala. Jaga hak Allah Ta'ala maknanya kamu tunaikan kewajipan-kewajipan Allah. Apa yang Allah Ta'ala wajib, apa yang Allah Ta'ala larang, tunaikan. Nanti Allah Ta'ala murahkan rezeki. Dan jika tiada, kalau tak gitu, tambah tunai hak Allah, maknanya dengan arti kata tambah berpegang dengan Allah. Kalau tak begitu, jika tiada, yakni tiada begitu. Kalau kita tambah, tak yakin. Kalau kita tak yakin dengan Allah, maka iaitu daripada maksud jauh. Jauh, maknanya kamu ini semakin jauh dengan Allah. Dan yang menunjukkan akad dikau, ini yang lain pula. Dan yang menunjukkan akad dikau atas mempunyai mata hati, iaitu ulama akhirat yang arifi, yang menunjukkan kita ini kepada yakin kepada Allah adalah ulama-ulama akhirat. Kita ini kalau kita belajar maknanya biar sampai hati kita yakin dengan Allah. Kalau kita belajar jadi tokoh tak yakin dengan Allah, maknanya kita tidak belajar namanya. Jadi kita semakin yakin dengan Allah. Yang dahulu kita banyak fikir rezeki, hari ini kena banyak fikir kepada apa? Kepada ibadat kepada Allah. Dan ulama-ulama yang disebut ulama itu adalah orang yang membawa manusia itu kepada Allah. Itu ulama yang bawa manusia kepada Allah. Dan dia bawa pergi mana? Kepada Allah. Bawa hati manusia pada Allah. Biar hati manusia itu ingat pada Allah. Itu ulama. Itu kerja ulama. Dalam kitab semalam dia kata ulama ini membawa manusia, membersihkan manusia daripada sifat hayawaniyah, sifat syaitaniyah kepada sifat insaniyah ataupun malakiyah ataupun rabbaniyah. Itu kerja ulama-ulama akhirat. Sebab tu kita kena cari ulama-ulama akhirat. Supaya kita ni dapat duduk, kurang-kurang dapat duduk majlis dia pun tak apa. Sebab tu saya minta kalau ada ulama-ulama besar datang, kalau boleh datanglah. Kalau boleh.
Tinggal apa-apa rancangan-rancangan pun tinggal datang sekali. Nanti Syekh Rahimuddin nak datang pula sini. Baru ini Syekh Yusuf Al-Hasani datang. Tu ulama-ulama besar. InsyaAllah, mana tahu. Saya baca dalam satu kitab apa, saya pun lupa. Dia kata begini, ada orang itu ditimbang-timbang amalnya, dia tidak layak masuk syurga. Lalulah malaikat nak campakkan dia dalam neraka. Lalu Allah Ta'ala kata, nanti dulu, jangan campakkan ia ke dalamnya. Hendaklah kamu tengok amalan yang dilakukan di atas muka dunia. Adakah dia ini pernah duduk dalam majlis para ulama yang akhirat, ulama akhirat? Cek, saya tengok tak ada. Duduk main tepi patah. Contohnya. Tak ada. Tak ada majlis, tak ada. Maknanya. Lalulah, tak apa. Nak tarik masuk dalam tu, Allah Ta'ala kata nanti dulu. Adakah dia ini pernah duduk dalam satu bersama dengan ulama, walaupun tak duduk dalam majlis. Dan ulama majlis ilmu tak duduk, tapi pernah bersama dengan ulama. Seperti dia ini pernah berjumpa dengan ulama. Pernah tak? Tengok. Oh, tak pernah jumpa pelakon Hollywood adalah. Maknanya, tapi tak pernah jumpa juga. Tak pernah jumpa. Bersalaman tak pernah. Jumpa pun tak pernah. Takut-takut dia pernah duduk di situ. Tiba-tiba ulama ada situ pun tak apa juga. Contohnya dia duduk kat KLIA. Tiba-tiba dia naik satu flight dengan ulama. Tengok tak ada. Ni flight dia naik flight pergi ke Hawaii. Naik flight pergi ke Hawaii. Ulama mana kita nu? Maknanya dia kata, pergi dah naik kapal terbang, tak ada. Jadi tengok tak ada. Baiklah kalau tak ada. Tengoklah nama dia, takut-takut nama dia tu nama ulama. Nama dia tu nama ulama, yang ada ulama yang nama macam dia tu. Sebab itu nama ni kena letak nama molek-molek. Dah kena panggil molek-molek. Maknanya. Jadi kena panggil molek-molek. Jangan panggil nama tu. Kadang-kadang kita tambah. Nama apa? Khatijah. Jangan panggil Khatijah, panggil Kathy. Maknanya. Jadi kena panggil bagus-bagus. Nama kena panggil nama yang molek-molek. Sahabat saya bagus dah, nama dia Zulkifli. Orang panggil dia John. Dia pun bahasa dia. Ni John ni, John. Masya-Allah. Patutnya kena banggalah Zulkifli nama Nabi. Maknanya. Jadi kena siapa begitu sekali. Dalam kitab lain pula dia kata, wahai ulama akhirat, kamu berilah syafaat kepada anak murid kamu, walaupun anak murid kamu itu sebanyak bintang di langit. Boleh beri apabila kita benar-benar menjadi ulama kepada ulama akhirat. Disebut dalam kitab Minhajul Qasidin, mengatakan 3 golongan yang boleh memberi syafaat kepada yang lain, iaitu para anbiya, para syuhada, para ulama. Maknanya yang boleh memberi syafaat. Ini ulama-ulama akhirat. Mereka itu ulama akhirat membawa hati manusia daripada lupa Allah kepada ingat Allah. Daripada bersifat hayawaniyah, syaitaniyah. Kita duduk dengan ulama yang dulu kita mikir makan minum. Hari ini kita fikir ibadat kepada Allah. Dan bila kita duduk dengan ulama, begitu bangun pagi macam-macam, hati kita tengok ni tak molek dengan tak molek, akhir kali kita fikir kita tak molek dengan Allah, kita bagi molek dengan Allah. Sehinggalah kita ini semakin hari semakin baik. Itu tanda seorang itu duduk dengan ulama. Ulama yang macam mana? Ulama akhirat, yang mengingatkan kita kepada akhirat, yang mana mereka itu arif billah, arifin billah, mereka itu memang mengenal Allah. Jadi macam mana kita kenal ulama yang mengenal Allah? Yang pertama, kita tengok dia bercakap. Kalau kita bercakap, dia bercakap menambahkan ilmu pada kita. Kalau dia bergaul, kita bergaul dengan dia, dia bersahabat dengan kita, maknanya kita bersahabat dengan dia, menyebabkan kita menjadi ahli ibadat. Kawan dengan dia menyebabkan ahli ibadat. Bila dia beribadat, kita tengok dia beribadat, menyebabkan kita ingat kepada akhirat. Ingat kepada akhirat. Dan apabila saja kita duduk bersama dia, dia memperbaiki akhlak kita. Akhlak kita. Jadi nak beritahu, ini di antara
sifat dia. Dan dia di antaranya mesti orang yang berilmu. Tak ada ilmu tak panggil ulama. Bukan saja dia berilmu, ramai orang yang berilmu. Dia juga bertakwa pada Allah. Kita boleh tengok sifat dia takut pada Allah. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Hamba-hamba Allah Ta'ala ini dia takut kepada Allah Ta'ala adalah ulama-ulama. Kita tengok orang-orang dahulu. Saya pernah belajar. Masa tu saya belajar dengan Tuan Guru Haji lah, Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Hari-hari cuti, hari Jumaat minta izin dengan Tuan Guru, saya nak pergi belajar dengan seorang Tok Guru. Jadi sahabat saya ada motor, kita tumpang pergi bawa. Tengok hari Jumaat, pagi Jumaat bawa kitab. Pergilah dekat belah kampung ibu saya belah tu, belah Mama tu. Pergi ada jumpa seorang Tok Guru meninggal. Duduk belajar, selalu pergi hari Jumaat. Satu hari dia panggil. Dia tanya duduk mana? Dia duduk di Binjai. Belajar di pondok. Dan di pondok tu kamu belajar dengan siapa? Kita pun khabar belajar dengan tuan guru. Masya Allah, alim dia tu. Belajarlah dia ni orang alim. Dia pun puji Tok Guru. Kita pun satu hari dah lama tu Tok Guru tanya, yang pergi belajar Jumaat tu dengan siapa? Kita apa? Kita pun khabar. Kita pun sebut nama Tok Guru yang seorang lagi yang duduk di kita. Kata Tok Guru ni pula, oh alim dia tu, molek mu belajar dengan dia. Masing-masing duk rendah diri belakang. Tu orang dulu, orang lain ni belajar dengan ustaz lah. Ustaz tu, dogok. Ustaz tu dogok. Maknanya dia bagus dah, tapi bagian ni dogok sikit. Tu nak beritahu. Beza. Pasal kalau pengalaman. Beza. Begitu juga dengan Syekh yang datang. Yang Syekh datang sini ramai-ramai saya tak pernah dengar dia ni. Maknanya kata Syekh ni, orang ni kata Syekh ni. Masing-masing dah puji belakang. Masing-masing kadang-kadang dia masing-masing rendah diri. Sehingga kan ada, kalau berjumpa dua orang tu, kalau seorang tu tak apa nak bercakap. Kan datang dua orang baru ni. Seorang daripada Lebanon, seorang daripada daripada mana tak ingat. Dia ulama Mesir tu, Mesir. Biarlah kan hari ni. Kau kampung apa? Tok Guru dak kapia. Dia ini bukan dia tak pakai kopiah. Dia ini kalau untuk Guru dia kopiah dia tak mau pakai. Dia kopiah dia tak mau pakai. Dan kalau dia bercakap mari Tok Guru dia masuk, dia pun wallahu a'lam. Itu tadi cakap, dia tadi hormat betul-betul. Hormat betul-betul maknanya. Kita tengok akhlak. Sebab tu nak tahu ulama-ulama ni dia ada akhlak. Jadi yang kedua sifat itu bertakwa. Tak cukup dengan takwa, dia mesti dengan orang yang beramal soleh. Boleh tengok ulama akhir ni amalnya soleh. Amal ibadat. Tangannya selalu bergerak-gerak mengira duit. Salah. Mengira apa? Tasbih. Kira tasbih maknanya. Ulama akhirat, mereka itu ada ibadat. Mereka itu ada akhlak. Akhlak yang cukup baik. Saya rasa terharu. Ini cerita lah. Syekh Yusuf Al-Hasani. Masa tu dia baru datang ke sini. Satu hari orang hantar dia di hotel. Satu hari dia di hotel. Dia kata saya tamu duduk di hotel. Ini hotel ini orang mewah-mewah. Lepas tu nak duduk dah. Hantar di rumah orang. Satu hari dia hantar rumah. Dia hantar dalam rumah. Rumah orang ni. Jadi rumah orang ni orang Melayu. Tapi dia pandai cakap Arab. Jadi datuk dia dahulu ni orang alim. Jadi dia pun duduk rumah. Bila cakap dapat tahu bahawa datuk dia ini orang alim. Dan ulama ini pernah belajar dengan datuk dia. Lalu dia panggil anak buah dia, boleh tak kita pindah saya tambah duduk di sini. Kenapa tambah duduk di sini? Jadi yang tuan rumah ni terkejut ni. Tanya-tanya rupa-rupanya dia kata begini. Dia kata dia pernah belajar dengan datuk pada tuan rumah ni. Jadi dia bimbang takut dia salah adab dengan tuan rumah ini, nanti bermakna dia telah salah adab dengan datuk dia. Datuk tu Tok Guru dia. Dan datuk tu sudah meninggal dah. Tapi masih lagi jaga adab. Masih lagi jaga adab. Itu nak beritahu. Jadi nak beritahu mesti kena ada akhlak kepada pada masyarakat. Akhlak tu ada. Ini dipanggil ulama akhirat. Baik, kita tengok. Kemudian dia kata arif billah bahawasanya mereka itu telah membinasakan pekerjaan mereka itu atas tawakal atas Allah Azza wa Jalla.
Mereka itu maknanya mengenai pekerjaan dia tenggelam dalam tawakal pada Allah. Bukan dia mau binasa dengan kerja, maknanya dia tenggelam dalam tawakal kepada Allah. Dia hanya serah kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang macam ni sudah tidak fikir lagi harta benda. Mereka lebih memikirkan ibadat, mereka lebih memikirkan ummah. Mereka memikirkan ummah. Ini baru ulama. Ulama dia fikir ummah saja. Dia bawa apa? Dia bawa manusia kepada Allah Ta'ala. Cuba tanya Nabi, start pada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, apa yang dia bawa? Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Tidak aku bangkitkan satu umat kecuali didatangkan rasul. Rasul itu bawa manusia pada Allah. Apa yang rasul bawa daripada dulu sampai ke Nabi akhir zaman Nabi Muhammad, dia akan membawa an ibudullah, sembahlah Allah. Betul tak? Dia bawa manusia sembah kepada Allah. Wajtanibut taghut, tinggal kepada perkara taghut. Rabi'i Ibnu Amir ditanya oleh Panglima Rustum, apa yang Muhammad bawa? Apa yang kamu bawa dan apa yang Muhammad bawa yang kamu ikut? Pada ibta'asna min ibadatil ibad ila ibadatillah. Min jawri adyan ila adli Islam, min dikid dunya ila si'ati dunya wal akhirah. Kami ini dibangkitkan daripada golongan yang menyembah makhluk kepada menyembah Allah, daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam, daripada kesempitan dunia dan kepada keluasan dunia dan akhirat. Jadi ulama-ulama ini membawa manusia bukan sempit di dunia saja, membawa keluasan kepada akhirat. Itu kerja ulama akhirat. Maka untung kalau kita ni menjadi anak murid kepada ulama akhirat. Lalu dikatakan bahawa mereka itu duduk dalam tawakal kepada Allah Ta'ala dan menyelesaikan mereka itu bagi ibadat bagi Allah. Mereka selesaikan kehidupan mereka dengan ibadat, dengan ibadat kepada Allah. Kita mungkin tak mampu buat macam itu. Kerja ulama memang begitu. Ulama ni jangan sibuk cari harta, rosak orang, rosak ummah. Kalau ulama duk sibuk cari harta, jadi ummah jadi rosak. Kerana orang akan ikut dia. Kerana orang akan ikut dengan apa yang ada dalam hati dia. Kalau hati dunia, kita duduk dengan dia, kita jadi ahli dunia juga. Maknanya kalau di dalam hatinya ada akhirat, maka hati kita pun akhirat juga. Kalau kita duduk dengan dia yang selama ini kita ini ingat kepada dunia, dah fikir ke dunia, tiba-tiba kita fikir ke akhirat. Ini di antara ulama-ulama yang bawa kita. Lalu dikatakan bahawa dia ini selesai kehidupan dia dengan beribadat kepada Allah Ta'ala dan memutuskan pergantungan sekaliannya, tidak bergantung kepada yang lain. Tidak bergantung pada yang lain. Maka beberapa ulama mengarangkan mereka itu daripada kita. Dia tulis kitab-kitab. Kadang-kadang ada juga tak mampunya nak sebarkan ditulis ke kitab. Tujuan dia apa? Nanti lepas dia wafat, nanti kitab-kitab dia dapat lagi orang baca, dapat lagi ilmu daripada kitab yang ditulis. Kadang-kadang begitu. Sebab dalam bab dakwah nak menyampaikan ilmu tu memang begitulah. Jadi dia kekalkan, dia tulis. Zaman dulu tidak ada macam zaman sekarang. Zaman sekarang sudah ada VCD, sudah ada DV. Jadi zaman dulu tidak ada. Kalau ada, mungkin orang zaman dulu membuat CD. Tujuan dia apa? Tujuan dia agama. Setengah-setengah mereka tu buku mereka dicetak, disebarkan lepas dia mati. Kadang-kadang dia tambah. Selagi hidup dia sebar dulu, ikut dia untuk tulang pak kerat dia dulu. Dia sebar dulu. Lepas mati baru boleh cetak, baru boleh apa. Tujuannya yang pertama, dia tidak mau masyhur masa dia hidup. Imam Asy-Syafi'i dia berdoa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, biarlah semua umat, biar ramai umat mengambil ilmu daripada aku, tapi janganlah mereka itu mengenali aku. Itu siapa? Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berdoa supaya orang ambil ilmu dengan dia dan jangan minta orang biar jangan kenal dia. Tapi orang kenal tak dia? Kenal? Hanya jumpa dia. Tahulah Imam Syafi'i. Maknanya Allah Ta'ala mulia. Kalau orang mulia ni jangan susuk mana pun. Lepas laut jadi bulat. Ibaratnya gambaran begitu. Kalau orang tu sudah mulia di sisi Allah, lepas tu kita jangan heran, jangan takut. Jangan takut. Yang paling kita takut tu pandangan Allah pada kita. Jangan takut pandangan makhluk. Pandangan makhluk heran dia, orang tak berahi ke, orang tak suka. Kalau Allah Ta'ala mulia-mulia. Kalaulah Allah Ta'ala hinakan kita, makhluk rasa tebang lah buat muliakan dia, tetap hina juga di sisi Allah.
Begitu gambarannya. Lalu dikatakan bahawa mereka itu mengarang kitab dan beberapa berpesan dengan pesan, dan dia itu menyampaikan pesanan-pesanan, berpesan-pesan dengan kebaikan. Dan menolong Allah Ta'ala Azza wa Jalla bagi mereka itu dengan kurniaan, dan Allah Ta'ala tolong mereka itu dengan kurniaan. Beberapa orang menolong daripada penghulu-penghulu dan ashab-ashab yang menjalan bagi mereka itu daripada kebajikan yang semata-mata. Jadi Allah Ta'ala tolong mereka melalui apa? Melalui Nabi-Nabi ataupun sahabat-sahabat Nabi ataupun ulama-ulama yang melalui jalan Nabi. Mereka itu daripada kebajikan semata-mata, dan sentiasa kita di dalam ketinggian atas jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Kita ini akan dapat ketinggian dengan syarat kita ikut jalan ulama. Ilmu ni jangan duk baca seorang diri, tak belajar tak boleh. Tak boleh dia belajar. Tapi dia mau ambil kitab Minhajul Abidin, tak apalah, baca rumah boleh. Baca sekali. Baca rumah boleh, tak apa, tak belajar. Tak boleh, mesti kena ada jalan guru. Guru tadi mesti mengambil dari guru yang lain sampai ke habis. Lalu dikatakan ketinggian atas jalan yang mustaqim, orang itu akan duduk atas jalan yang lurus selama berkekalan kita atas jalan a'immah kita, atas jalan kita ikut imam-imam kita. Siapa imam kita? Saya beritahu. Imam kita Imam Syafi'i. Kita ikut Imam Syafi'i dari segi amalan fiqh, jangan ikut dah. Apalah Maliki boleh, apalah ini Hanafi, mana boleh begitu. Kita tidak ada ilmu yang kuat. Orang yang ahli nazar, tak apa dia faham 4 mazhab, tak apa. Itu pun dia kena pegang mazhab dia. Mazhab Syafi'i satu. Lepas tu kalau darurat baru kita pegang mazhab-mazhab lain. Kita mesti duduk di atas mazhab Imam Syafi'i. Orang Syafi'i. Orang pula kata, zaman-zaman dulu ada seorang mari jumpa saya. Dia kata orang yang berpecah hari ini kerana mazhab. Masya Allah. Kalau tak sabit mazhab ni, macam mana kita ibadat pun tak tahu. Dan Imam Syafi'i Maliki dia ambil mana? Dia ambil Quran dan hadis. Dan Imam Syafi'i dengan kita mana faham Al-Quran dan hadis, siapa lebih faham? Jauh dia lebih faham, kita tak faham pun Al-Quran hadis. Dia tak faham. Kita alih pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu 9 tahun sudah hafal Quran. Dia itu kitab Muwatta yang tebal, mungkin tebal macam itu, dia hanya 1 minggu sudah khatam. Kita 1 minggu sudah photostat. Dia khatam habis 1 minggu. Alim tidak alim, dia belajar, dia membaca itu hafal. Kalau dia baca satu buku, satu kitab dia hafal, itu maknanya. Imam Syafi'i dah kita hadis 40 dah lepas. Hadis ada 5 je lah. Imam Syafi'i dah bijak. Mu hadis berapa? 5? 5 hadis jangan. Nak ikut Imam Syafi'i, Imam Maliki. Dia ada orang kata kita nak ikut Quran sunnah je. Maknanya dia nak beritahu begini. Benda yang sama saja. Ada mi, ada ayam, ada apa ni? Ada mi, ada ayam, ada bahan-bahan dia. Imam Syafi'i buat mi goreng, Imam Malik buat mi gebu. Bahan sama je. Bahan tu sama saja. Dah mu tak pandang masuk je. Dah jadi mendapu pun tak tahu. Maknanya. Maka demikianlah dikatakan. Maka kena duduk. Kalau kita duduk atas imam-imam, atas imam-imam, kita akan selamat. Jalan imam-imam kita itu pada alim. Mereka itu alim seperti Abu Ustaz Abi Ishaq Al-Ispirani. Bukan, Ustaz Abi Ishaq. Dan juga Abi Hamid Al-Ispirani. Ni nama ulama-ulama dahulu. Abi Ishaq, Abi Hamid, Abi Tayyib, Abu Ibnu Farraq, dan Syekh kami Imam Al-Juwaini, Imam Juwaini Al-Haramaini, Imam Abu Bakar Al-Waraq, dan yang umpama mereka itu daripada penghulu-penghulu ataupun daripada ketua-ketua ataupun ulama-ulama yang hebat-hebat. Jadi demikianlah kita kena berpegang kepada ulama-ulama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'amahu lika fi madida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ya Allah, ampunilah kelemahan kami, ya Allah, jadikan kami orang dapat meninggalkan maksiat. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak mampu meninggalkan maksiat, kita dengan pertolongan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami.